Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita menyambung sedikit sebelum nanti saya akan buka soalan sekiranya ada, berkaitan dengan ulumul Quran, yang mana ada buat buku. Kita terhenti pada kuliah yang lalu pada muka surat 26. Proses penulisan ataupun proses pembukuan Al-Quran yang berlaku pada 3 generasi, iaitu pada zaman Nabi SAW, pada zaman Abu Bakr As-Siddiq, dan pada zaman Uthman ibn Affan. Kalau kita lihat pada muka surat 26 ini, dia mempunyai tujuan dan objektif pembukuan di zaman Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang mana Uthman ketika ini diminta dan dicadangkan oleh Sayyiduna Huzaifah bin Yaman untuk membukukan Al-Quran disebabkan berlakunya peluasan kuasa yang sangat drastik di zaman Umar bin Khattab. Itu yang pertama. Bila dia berlaku perluasan, dan akan berlakulah perbezaan dalam membaca Quran, iaitu satu orang kadang dia sebut dan orang yang lain dia akan baca yang sama tapi dengan gaya sebutan yang berbeza. Contoh, kadang-kadang kat Malaysia pun, orang yang berada di barat, di timur, di utara, kalau sampai dia baca tu memang akan menggambarkan tempat asalnya. Bayangkan apabila duduk di dalam bangsa Arab dan mereka ada kecenderungan tempat tersebut dalam membaca, dalam menyebut, dalam mempunyai makna yang berbeza. Contoh, kalau di dalam qiraat ini dia lebih cenderung kepada kita ni ada sebutan yang berbeza, kan? Kadang apabila satu orang baca wadduha, kita baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam qiraat, salah satu daripadanya dalam qiraat Abu Amr, dia dibaca dengan wadduhi wal laili idza saja, dengan imalat kubra. Ada yang wadduha, itu adalah sangat simple. Di dalam suratul Baqarah, Allah katakan penggunaan contoh kaifa nunshizuha dalam riwayat yang dalam riwayat Hafs daripada Asim. Dalam sebahagian riwayat membaca kaifa nunshiruha, yang biasa kita baca kaifa nunshizuha, summa ya'tuka lahma. Kalau katakan orang yang memang tahu tentang perbezaan ini, dia takkan jadi masalah. Tetapi apabila perbezaan itu berlaku di kalangan orang-orang jahil dan dia nak buat pandai, dan ketika itu juga kadang geng yang jahil dia nak buat pandai, dan kemudian dia akan ada satu masalah yang mana dia akan menjadi sangat ekstrim dalam dia menilai ataupun dia menghukum orang lain. Dan benda itu sangat terikat dengan tempat. Macam tempat kita ni, kalau ada satu isu yang kadang-kala boleh dibincangkan di kalangan para sarjana, yang ustaz pun kadang-kadang pun tak berapa nak cerita. Ada viral video minggu lepas, ada ustaz kata makan telur masin ni haram, kan? Makan telur masin ni haram. Ustaz tu hebatlah di Penang tu. Dalam dia punya ceramah-ceramah lain dia lagi pening. Dulu dia pernah kata perempuan ni berdosa kalau tidak mandi
mandi nifas. Kerana lepas daripada dia habis bersalin tu, dia kena mandi dulu. Dia kata tu wajib. Saya nak tanya, nak mandi benda? Kalau dia mandi pun dia boleh sembahyang ke? Tak boleh juga. Sebab darah belum lagi kering. Lepas tu dia kata, ni salah lah, ayah-ayah, bapak-bapak semua ni berdosa. Dia kira nak bagi dosa kat orang lah. Sebab tu juga kecenderungan orang kita, bila dia bincang tentang Ramadan ni, bila dia bincang, dia akan bagi batal lah. Saya buat macam ni ustaz, macam mana? Saya telinga saya tak selesa, saya korek telinga. Dia kata, tak batal. Tak ustaz, tapi kadang-kadang saya rasa layan benda tu. Batal ke tidak? Bila dia akan push kita sampai kata batal. Sedangkan sejak bila pula yang bagi korek telinga ni kita boleh kenyang, macam saya kata kuliah minggu lepas kan? Dia korek hidung dah alhamdulillah kenyang pula separuh hari ni. Tak. Agama tak buat macam tu. Sebab tu satu benda, kalau nampak bodoh tu, dia bukan agama. Dia nampak bodoh ni, dia bukan agama. Agama tak buat macam tu. Bila kadang kita kata dia bermusafir, kan? Dia bermusafir. Bila orang bermusafir, dia buka puasa. Dia ada dua part lah, yang kita pun buka puasa, tak payah nak selfie letak dekat IG, dekat Facebook. Pun kayu jugalah bahasa kita kan. Dah time Ramadan, hang bermusafir, memang Allah Ta'ala bagilah kan. Allah kata, faman kana minkum maridan aw ala safar. Bagi sesiapa yang dalam keadaan sakit. Sakit tu pula bukan kata, hari ni saya rasa jari tu seliu sikit Ustaz, jadi saya tak boleh puasa. Bukan tu. Puasa, kalau katakan dia meneruskan puasa tu, dia boleh jadi lebih mudarat. Dia sakit kepala sangat-sangat, kena migraine yang teruk, dia kena ambil painkiller. Habis tu kalau tak nak ambil painkiller, takkanlah dia tak makan kan. Dia kenalah minum ubat semua. Jadi dia batalkan. Yang itulah kita kata okey. Kalau dia demam panas, dia mesti minum air banyak untuk kurangkan kepanasan badan. Okey, dia boleh buka. Aw ala safar, kalau dia bermusafir. Bila dah dia musafir pula, pun masalah, dia pergi letak gambar apa semua. Yang itu pun masalah. Kadang kita tegur kawan-kawan kita yang bermusafir dalam flight. Bolehlah kalau katakan flight, kalau balik pun saya pun tak puasa, kena makan kan. Yalah kalau kata kita dalam office ni, atau kita pergi musafir duduk kat office ke ataupun kat ni, orang makan jauh-jauh tu tak apa, ni sebelah kita. Kalau kata tak boleh elok lah. Dan dibenarkan oleh agama, oleh Quran. Bukan Nabi, Quran Allah untuk buka puasa. Tak payahlah pergi tangkap gambar. Kan? Yang kedua, yang kita pula, yang kadang-kadang jadi lebih Nabi daripada Nabi. Tu pun masalah. Bila dia tengok, teruk betul ha. Time orang puasa, hang tak puasa, teruk benar. Aku nampak ni, sikit lagi hang ke neraka ni. Saya buat macam tu. Kemudian kita kata, hang nak kata macam mana? Kalau katakan aku ambil peruntukan tu, yang teruk yang ambil peruntukan tu ke yang membenarkan, yang memberikan peruntukan tu? Yang lebih teruk, kalau nak kata teruk lah, yang benarkan peruntukan tu lah yang lebih teruk. Yang membenarkan peruntukan untuk buka puasa ketika kita dalam musafir tu siapa? Allah Azza wa Jal. Adakah kau nak kata Allah tu teruk? Allah yang bagi. Kata Umar ibn al-Khattab, kami berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan 2 peperangan. Peperangan yang pertama Badar, peperangan yang kedua Fathu Makkah. Fathu Makkah dan juga Badar ini berlaku pada bulan Ramadan. Berlakunya peperangan Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pandangan kata 17 Ramadan itu nuzul Quran tak kuat. Tidak kuat, tidak ada bukti yang kukuh. Yang pasti kita ambil cuti lah. Tapi yang paling daripada segi fakta, ia berlaku Badrul Kubra, peperangan Badar pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan. Sebab itu para sahabat kata kami tak puasa. Kata Abdullah bin Rawahah, dalam satu ekspedisi peperangan kami keluar dengan Nabi SAW. Aku tengok aku dengan Nabi je puasa, pak sahabat yang lain tak puasa. Umar tak puasa. Itu yang sangat hebat lah. Yang kalau Nabi kata kalau ada lagi Allah nak lantik Rasul lepas aku, orang tu adalah Umar.
Tapi dah habislah dengan Nabi SAW sebagai Rasul terakhir. Dia pun buka puasa. Sebab tu agama ni, Islam ni hakikatnya dia ada nilai kemanusiaan. Dia meraihkan tabiat kita. Islam dia takkan mungkin, dia tak macam Kristian. Kristian untuk orang makin kuat agama jangan kahwin. Kan? Daripada Islam, antaranya adalah untuk dia benarkan perkahwinan dan dia haramkan perzinaan. Islam meraihkan, bila nak buka puasa, jangan bagi lambat. Jangan jadi macam Syiah. Syiah sampai kepada Isya. Dan otak dia rasa macam makin susah aku nak puasa ni, makin lambat, makin panjang masa aku berpuasa ni, makin berpahala. Kalau kita rasa macam itulah kan. Kalau kita rasa macam kita ini adalah orang yang lebih kuat agamanya, kita akan berpuasa lebih panjang. Tak apalah, dah dekat masuk maghrib ni, bukan mati pun. Kalau solat maghrib dulu, kan, muadzin azan, kemudian dia terus dia terus iqamah, kita solat dulu. Habis solat, makanlah. Ada beza ke? Tiba-tiba tuan-tuan lambat 5 minit mati? Tak ada. Tak ada. Dari segi logik kita rasa dah azan, solatlah dulu, mati makanlah kan. Tapi itu haram. Azan, makan. Jangan tangguh. La yazalun nas ala khair ma'ajjalul fitr, kata Nabi SAW. Manusia itu kekal dalam kebaikan selama mana dia mempercepatkan buka puasa. Maksud dia Allahu Akbar, dia terus makan. Dia tak perlu ujung azan ke, dia tak perlu untuk pergi salat dulu ke. No, dia terus mulakan makan. Sebab kadang kita sekarang tunggu makan, tunggu nak pukul 7 ni kita boleh tunggu 5 minit, kita main serabut. Waduh, 5 minit makan banyak lah ni, dah terhidang. Maka dan bahkan di dalam Islam dikira sebagai makruh untuk meninggalkan makanan yang sudah terhidang dan dilihat oleh makmum. Sebab tu kalau nak makan, yang sunnahnya adalah, kalau katakan kita ada makanan yang tak ringan, kita ada kurma, kita ada air, mungkin sikit kuih, kita letak, buka dulu dan kita makan yang apa yang terhidang. Yang makanan hebat-hebat semua tu tutup dahulu, jangan dilihat. Dia letak semua sekali kan. Lepas tu dia solat kat belakang aku ni, imam ni pula baca punya panjang. Reserve lah tidak isyak dengan tarawih. Punya panjang, dia punya tidak khusyuk. Disuruh kepada kita untuk makan dahulu. Dan yang lain tu dimakruhkan daripada melihat dan juga dibuka kepada publik yang akan berbuka puasa selepas daripada salat. Maka apabila perbezaan-perbezaan pandangan ini muncul, maka Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat ketika itu yang diketuai sekali lagi oleh Zaid bin Harithah. Ada 4 orang. Dan mereka melakukan pengumpulan itu tadi. Daripada segi keistimewaan dan kepentingan Rasam Uthmani ini adalah yang pertama dalam muka surat yang ke-27, dalam poin yang keempat, kelebihan Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani ini adalah mushaf yang kita ada, tetapi kita kena tahu, Mushaf Uthmani pada awal dia tidak ada baris, dia tidak ada titik. Sebab apa? Macam kita tengok, kalau kita hari ini yang banyak guna short form, kan, kalau dia letakkan morning MRNG, orang pun faham lah. Ataupun apa lagi lah, apa yang kadang-kadang tak tulis pun, kalau ada orang tu sakit GWS, geng-geng walaupun English hebat pun dia tak biasa, dia tak apa GWS ni kan. Begitulah pada zaman Uthman, Al-Quran yang ditulis itu tidak ada baris, tidak ada titik. Maka orang-orang yang mempunyai qiraat yang berbeza semua boleh berkongsi. Kalau yang tadi baca Zai, yang ini ada Ra, dia tak letakkan, dia letakkan saja macam Ra. Orang yang baca Zai boleh baca Zai, orang yang baca Ra boleh baca Ra. Maka keistimewaan dia yang pertama, apa yang telah tetap dengan mutawatir. Quran yang disusun itu adalah Quran yang bersifat mutawatir. Apa maksud mutawatir? Saya dah bincang dahulu. Di dalam hadis, apabila kita katakan riwayat ini adalah satu perkara yang sangat berat. Dia bukan suka-suka hati orang kata, ustaz tu mai datang tuan-tuan nanti
akan diberikan sekian-sekian. Tak. Dia kena bagi tahu kat mana. Untuk hadis itu dikatakan sebagai sahih, dia perlu ada 5 syarat yang sangat ketat. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithli ila muntaha biduni syadhin wala illatin qadihah. Dia mesti bersambung sanad. Orang yang pengucap tu sampai kepada orang yang kita nak sandarkan. Kadang kita dapat khabar daripada si A. Si A ni dia tak ambil terus daripada E. Dia lalu B. A ni ambil pada B, B pada C, C pada D, baru sampai E. Dia kena bersambung. Kita entahlah. Aku pun tak tahu ada orang habaq kita gitu lah. Dia kena kata tak, tadi Mamat A habaq kat aku benda ni. Dia kena bersambung. Yang kedua, yang duk bersambung tu tadi pun, setiap satunya mestilah orang yang bersifat adil dan orang yang bersifat dhabit. Adil maksudnya bukan kaki tipu. Yang kalau katakan dia bukan pelaku dosa besar dan tak berterusan melakukan dosa kecil. Kalau orang kata, oh dia ke? Boleh percaya. Kalau dia kata, Mamat ni, dia cakap 10, 9.5 tipu. 9.5 adalah tipu. Jadi kita tahu dia ini adalah tidak terpercaya. Maka dia kata, kalau dia tak tipu sekalipun, dia ni suka melawak. Kadang-kadang kita pun tak tahu dia cakap betul ke, dia cakap tak betul. Yang itu dikira. Yang ketiga adalah dia tu orang yang kuat ingatan. Kuat ingatan maksud dia, apa yang dia sebut tu, dia tahu apa yang dia kata. Dia ingat. Sama ada dia mendapat, dia hafal dalam memori dia, ataupun dia menulis dalam buku dia. Dan yang seterusnya adalah daripada teks. Teks tu tadi tidak bercanggah. Kita dapat arahan daripada E, tiba-tiba daripada sebelah kiri kita pula kata, dah, mana ada macam tu. Berlaku perbezaan. Jadi, kalau hadis itu nak dikatakan sahih, dia perlu tak ada pertembungan dalam masalah ni. Tapi mutawatir ini, dia tak memerlukan kepada proses ini. Dalam proses mutawatir ini, tak perlu dah kita nak cek benda tu, sebab semua orang bercakap tentang. Kalau tiba-tiba satu orang tanya, bulan ni bulan Ramadan ya, walaupun orang tu bukan Islam, bulan ni bulan Ramadan, kita rasa, rasa mungkin dia tipu kot. Hanya orang yang buta, tuli dan pekak saja yang tak tahu bahawa bulan ni bulan Ramadan. Sebab khabar tentang bulan Ramadan itu diterima dan juga dikongsi seluruh manusia. Di Malaysia ke, di luar Malaysia dia Islam ke bukan Islam. Macam itu yang dikatakan mutawatir. Semua orang tahu. Tak ada orang tanya, Al-Fatihah ni sahih ke daripada Nabi? Tak ada, sebab semua orang tahu. Yang kerti baca Quran, tak reti baca Quran, yang baca Quran setahun sekali, mereka akan tahu bahawa Fatihah itu adalah memang daripada Quran. Maka riwayat itu hanya diambil daripada riwayat mutawatir. Kedua, meninggalkan ayat-ayat yang telah dimansuh bacaannya dan tidak dibaca pada pembentangan yang akhir. Antara proses yang Allah Ta'ala jadikan kepada Quran, bukan benda yang mudah untuk menurunkan Quran kepada bangsa yang sangat-sangat degil. Turun pada Melayu ni pada hakikatnya mudah. Tapi sebenarnya nak tengok seorang kehebatan seseorang tu, nak hebat Quran ni, kalau Quran ini turun kepada Melayu, kira tak hebat sangat lah. Tapi turun kepada bangsa Arab, hebat. Sebab siapa yang boleh duduk dan deal dengan bangsa Arab ni, dan dia boleh hidup dengan mereka, kita boleh tabik. Sebab tu kawan-kawan, kalau kita duduk kat sana, minggu pertama, bulan pertama duduk di negara Arab, belajar ke apa? Mesti belajar untuk maki Arab. Untuk belajar maki Arab. Tuan-tuan datang, Assalamualaikum. Dan kita kata, kif halukum? Jalan keadaan baik. Memang dia bijak. Memang dia akan bijak. Tunjukkan gaya belagak kita dan garang kita. Kalau tiba-tiba bagi buat cara baik, memang kena. Memang kena. Orang agama ke orang tak agama, itu Allah Ta'ala turunkan Nabi ke Arab. Tengok duk berkelahi antara negara-negara Gulf countries, Saudi dengan Qatar, UAE dan sebagainya. Duk berkelahi dalam bulan Ramadan. Dia bertutup seluruh jalan darat, udara dan air. Sehingga kawan tu kan puasa,
60% bekalan makanan Qatar datang daripada Saudi. Ada 10 syarat yang diletakkan oleh Saudi yang buat keputusan selepas daripada Trump balik daripada negara mereka. Alasan yang Saudi bagi tu sebenarnya sebelum Trump datang pun dah ada. Tapi kenapa buat lepas daripada seminggu daripada Trump balik? Nampaklah tuan kau siapa, kan? Lepas tu, antara syarat untuk dibawa balik bincang secara diplomasi adalah dengan menghalau keseluruhan anggota-anggota gerakan Hamas di Palestin yang berlindung di dalam Qatar. Itu syaratnya. Memutuskan bekalan keuangan dan bantuan keuangan kepada Hamas di Gaza dan juga Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu syarat. Kerana mereka adalah gerakan keganasan. Dia kata sebab apabila Qatar mengiktiraf dan juga membuat, sebab Amir Qatar adalah kerajaan dan raja pertama dunia yang masuk jejak ke dalam Gaza selepas perang 2009. Dia bagi bantuan terus kepada Gaza. Kepada Gaza, Arab juga Gaza. Dan dia hantar terus. Dan apa yang berlaku adalah Saudi kata menghina PLO. PLO ini adalah bawah pimpinan Mahmud Abbas. Pada tahun 2001-2004, pilihan raya, mereka kata Hamas ni teroris ataupun keganasan. Dia kata hentikan dan masuk bertanding pilihan raya. Hamas kata okey, kami berhenti dan kami nak masuk pilihan raya. Dia masuk pilihan raya, menang pilihan raya, dilantik Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Israel dan Amerika tak mau iktiraf. Kau suruh dia masuk dalam demokrasi, bertanding, dia bertanding secara adil sebagai pembangkang, dia menang, kau tak mau. Kemudian kau pergi lantik kawan yang kalah. Takkan kita tak marah, kan? Bila kau serang kat dia, dia pertahan diri balik, kau pula panggil dia ganas. Orang main datang rumah kita nak curi, nak pecah rumah kita, dia dah ambil semua, dia herdik-herdik buat angkat parang. Tiba kita pula angkat parang nak takutkan dia supaya lari. Weh, kau ni ganas ni, penjenayah ni. Kau tak marah yang kawan masuk tu? Bayangkan. Sebab tu apabila Allah Ta'ala jadikan ayat mansukh ni perlahan-lahan, bagaimana arak diharamkan, bagaimana proses perhambaan itu diharamkan, dihapuskan. Itu pun ketika Nabi dah hapuskan arak di dalam dunia Arab, mai balik arak ke dunia Arab. Bayangkan. Itu pun dalam proses bermansuh-mansuh. Seterusnya, susunan surah dan ayat-ayat sebagaimana ada sekarang, iaitu tidak seperti Mushaf Abu Bakar yang hanya tersusun ayatnya tapi belum tersusun surah. Sebab tu dia kena tahu kenapa zaman Abu Bakar dikumpulkan. Zaman Abu Bakar kumpul sebab takut hilang. Para sahabat ramai yang hafal, tapi berlaku perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah dan menyebabkan 70 orang hafiz Quran mati, syahid. Maka Umar tengok benda ni tak boleh jadi. Kalau tiba-tiba makin ramai yang mati, kita tak boleh nak saring betul-betul ni. Jadi mereka bukan nak compile betul. Mereka kata semua dokumen macam kita ada, kan, hujung tahun baru kita audit, kita susun betul-betul ikut tarikh. Tapi pada awal tu kita hanya simpan je maklumat tu, kita tak sort lagi, kan. Jadi pada zaman Osman tak, Osman suruh ambil balik. Pada zaman Abu Bakar yang siap tu diserahkan pada Umar syahid, dibunuh, kemudian diserahkan pada Hafsah, Osman ambil untuk jadikan rujukan, susun ikut nama seperti mana yang ada ni. Yang itu berlaku pada zaman Osman. Dia kumpul lagi sekali dengan penyusunan yang lebih sistematik. Maka ketika itu adalah perbezaan antara Mushaf Abu Bakar dan Mushaf Osman. Tulisan yang menghimpunkan cara qiraat yang bermacam-macam, bersih daripada percampuran ayat-ayat yang bukan Al-Quran. Ada campur ayat yang bukan Quran ke? Kita kena tahu. Kadang-kadang kita ada buku macam ni, sama ada subjek ni ke subjek dulu di universiti. Kadang buku teks tu ada, and then kita tak faham ataupun kita nak tambah nota sendiri, kita conteng kat sini, kan. Kita conteng. Begitu juga yang asal.
mereka ada di kalangan mereka itu adalah catatan sendiri. Kadang kat tepi kita tulis, sekarang footnote lah. Kalau siapa baca kitab-kitab Jawi yang lama, dia akan tulis secara condong kat tepi, yang dipanggil sebagai hamish ataupun hawamish. Kalau yang baru kita ada sistemnya, dia ada footnote ataupun dia ada endnote dalam tulisan akademik. Jadi yang itu dikenal pasti dan dibuang. Okey. Kelima, bersih daripada percampuran ayat-ayat bukan Al-Quran. Apa yang jelas tujuan penulisan pada masa Khalifah Uthman mempersatu dan menyeragamkan tulisan serta ejaan Al-Quran bagi seluruh umat Islam, iaitu berdasarkan cara bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Islam berpegang pada mushaf yang disusun dengan sempurna, mempersatukan urutan susunan surah-surah Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diterima secara mutawatir. Sebab tu kadang-kadang para ulama mereka berusaha daripada zaman Uthman sampai kepada hari ini untuk membantu orang membaca Quran. Antara yang dibuat di Madinah dalam majma' Tiba'atul Quran, mereka ada dalam kita panggil dia yayasan pengumpulan Quran di Madinah, kan? Dia ada tim dia yang khas yang diketuai oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Huzaifi. Antara yang mereka buat dipanggil sebagai mustalahatul dhabt. Mereka menggunakan bentuk dan simbol yang khas bagi memudahkan orang baca Quran. Contoh, apabila kita buka mushaf yang kita ada sekarang, tuan-tuan akan tengok baris dia bersifat condong ke mendatar? Condong. Dia akan nampak condong. Disebabkan apa yang ditetapkan oleh Sayyiduna Uthman ketika ini, apa-apa perbezaan pandangan dalam membaca dan sebutan mestilah merujuk kepada lahjah dan lidah Quraisy. Lidah Quraisy. Kenapa lidah Quraisy? Nabi SAW turun ataupun Nabi itu adalah bangsa Quraisy. Jadi itu adalah sebutan yang paling dekat dengan sebutan Nabi SAW. Dan apabila kita baca, yang tepatlah, dia bukanlah salah. Kan orang Melayu dia ada, macam saya kata, dia ada lagu dia sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan? Itu gaya Melayu lah. Dan itu adalah gaya mendata. Kalau kita katakan mendata. Tetapi sebutan Quraisy, dia tak mendata. Sebutan Quraisy adalah condong. Dia tak sebut A. Dia sebut A. Dia sebut A. Condong. Lepas tu bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia condong. Dia bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak. Dia bukan mendata dia punya baris. Sebab tu dia akan dengar secara kecondongan sebutan dan bacaan di dalam Al-Quran. Seterusnya, kita akan lihat pada muka surat 28, 29, 30 sehinggalah kepada awal 31, kita akan lihat bagaimana yang dikatakan perbezaan pengumpulan. Dah tentu daripada segi tulisan-tulisan yang ada dan yang itu tidak dikumpulkan secara sistematik. Buku ataupun penulis ni dia cenderung kepada buku untuk kelas mengajar lah ni. Jadi dia ulang lagi sekali. Sudut tulisan berbezalah kerana susunan-susunan yang wujud itu tadi. Kedua, daripada segi motivasi, kita tahu pada zaman Abu Bakr As-Siddiq, sebab dikumpulkan mati ramai para hufaz. Pada zaman Uthman dilakukan adalah kerana nak memperbanyakkan salinan mushaf dan nak disebarkan. Ada 6 yang dikumpulkan, yang disalin pada zaman Uthman.
yang ada pada khalifah dipanggil sebagai mushaful imam. Mushaful imam. Pada zaman Abu Bakar, Quran yang dikumpulkan tu dipanggil sebagai suhuf. Kerana dia ambil satu. Dia tak compile. Pada zaman Uthman dia compile, sebab tu dia panggil mushaf. Ada satu di Madinah dan satu lagi kopi ada pada tangan khalifah yang dipanggil mushaful imam. Yang baki 4 dia hantar ke Syam, dia hantar ke Basrah, ke Kufah, dan juga satu lagi yang dia akan hantar ke Mekah. Ke Mekah, hantar ke Syam, hantar ke Basrah dan hantar ke Kufah. Basrah dan Kufah ini adalah Iraq. Basrah dan Kufah ini adalah Iraq. Mekah dan Syam ini dia hantar dua tempat yang berbeza. Tetapi dua lagi salinan ada di Madinah. Satu salinan untuk rujukan orang di Madinah, satu lagi salinan yang ada pada tangan Khalifah Uthman bin Affan. Daripada sudut nama kita dah tahu, sudut nama pada zaman Uthman adalah Mushaful Imam. Pada zaman Abu Bakar ia hanya dikenali sebagai suhuf. Daripada sudut bacaan, kita akan tahu daripada sudut bacaan pada muka surat 30 nombor 4 tu, kaedah penulisan berdasarkan hafazan dan penulisan. Dan di sana ada sahabat pada tahun ke-24 Hijrah, adanya Zaid bin Sabit, adanya Abdullah bin Zubair, adanya Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman ibn Al-Harith yang diberi tanggungjawab terhadap perkara ini. Maka pengumpulan itu berlaku secara sistematik di atas 4 orang. Hadirin mukminin dirahmati Allah. 4 orang, Zaid, Abdul Rahman ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, Abdul Rahman ibn Haris. Mereka ini semua orang-orang muda. Mereka semua ini adalah orang-orang muda. Dan Nabi SAW mengambil manusia ini daripada muda. Dan Nabi berikan tanggungjawab dia kepada orang muda. Dan sebab itu kita kena berikan kepada orang-orang muda ini tanggungjawab. Sebab bila dia tak ada tanggungjawab, dianggap sebagai tak berpengalaman. Yang kita ada pengalaman. Kenapa kita ada pengalaman? Kerana kita pernah diberikan tanggungjawab dan kita ada pengalaman mengurus, membuat sesuatu. Betul? Kerana apabila orang-orang muda tidak diberikan pengalaman dan dia kata, kau muda nanti lah. Sebab tu habis masa mudanya tidak diberikan sebarang tanggungjawab dan dia tidak ada rasa bebanan tanggungjawab. Kenapa orang yang sudah pun berkahwin, yang mempunyai keluarga, isteri dan juga anak, terpaksa untuk berfikir bekerja? Sebab dia ada bebanan tanggungjawab untuk menanggung keluarga. Itu tidak berlaku kepada orang yang tidak merasakan tanggungjawab, melainkan untuk diri dia sendiri saja. Kalau kita lihat, tuan-tuan tahu apa yang berlaku di dalam salat-salat sunat tarawih kita ni, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i menyatakan sunat untuk membaca kunut dalam witir selepas daripada malam yang ke-15 dan ke belakang. Dalam mazhab lain kata daripada awal sampai ke belakang. Dan doa kunut yang kita baca subuh-subuh tu sebenarnya adalah doa kunut yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an ketika kunut tarawih, kunut witir. Pada mana-mana malam. Ketika itu Al-Hasan ibn Ali tanya kepada Nabi, dia nak doa apa? Pada salat malam witir dia, Nabi ajar, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka Allah min jami'i dhunubi wal qataya wa atubu ilaih. Nabi sallallahu alaihi Muhammad sehinggalah akhir. Tuan-tuan tahu ketika Hasan ibn Ali tanya soalan ni, umur dia berapa? Sarjana menyatakan umur dia tidak melebihi daripada 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Dan pada umur 15 tahun, Zaid bin Haris diarahkan oleh Nabi menjadi panglima tentera, ketua kepada ekspedisi peperangan ke Rom. 15 tahun. 15 tahun.
Yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Hasan ibn Ali pada umur dia sekolah rendah. Bukan sekolah rendah saja, tak masuk sekolah rendah. Sebab mereka telah pun menjadi matang. Sebab itu yang riwayat perempuan-perempuan yang bukan sahaja hafal dan dah bersedia untuk berkahwin pada umur dia 9 tahun. Kerana mereka telah diberikan tanggungjawab. Tak payah kata sana, tok nenek moyang kita di tanah Melayu pun, daripada umur dia 6 tahun, 7 tahun, dia sudah pun pandai untuk mengurus rumah. Tahu masak, tahu membasuh, kan? Sebab diberikan tanggungjawab. Kerana tidak diberikan tanggungjawab, manusia habis. Dia rasa tak apa, lagi 5 tahun, 10 tahun, aku enjoy. Bukan suruh dia, ni, maksudnya dia pandai mengurus diri dia. Dan ini bukan pada zaman Nabi sahaja, ia berlaku sebelum daripada zaman Nabi SAW. Saya juga sebut dahulu kan, apabila dalam suratul Buruj, apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kisah dalam suratul Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kata Allah, qutil, dibunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang berada di dalam ukhdud. Ukhdud ni adalah satu kawasan parit yang besar, kita panggil mungkin gaung yang dibuat besar. Kenapa ashabul ukhdud ni? Siapa dia? Siapa yang bincang ashabul ukhdud? Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ceritakan tentang ashabul ukhdud. Cerita dia berpusat dengan satu budak yang di dalam hadis menamakan, tak ada namakan dia nama exact nama dia. Siapa? Muhammad bin Abdullah ke? Tak. Dia panggil Al-Ghulam. Ghulam ini budak tak masuk lagi teenagers. Ghulam ni, kalau dia masuk teenagers ni, dia akan dipanggil sama ada fata ataupun syabab. Sebelum daripada itu dipanggil ghulam, budak. Macam umur 5, 6 tahun, 7, sebelum sampai 10. Budak ini telah menjadi satu ikon kebenaran di tempatnya. Dalam hadis Bukhari. Sebab tu saya terpentingkan kita ni untuk membina generasi, berikan tanggungjawab. Kata Allah, selagi dia buat salah, macamlah selama ni kita buat betul. Yang kita mula pun kita akan salah. Yang memberikan pengajaran kepada kita bukan sebab kita buat betul, tapi sebab kita buat salah. Kita akan ingat yang salah itu lebih daripada apa yang kita buat betul. Dan orang pun bila nak kritik akan nampak salah kita daripada betul kita. Sebab itu kita mula belajar daripada kesilapan kita. Kesilapan dalam hidup kita apabila kita mementingkan betul dan melupakan daripada membiarkan diri kita membuat kesilapan yang kita boleh belajar. Kita lalu jalan depan hari-hari, kan? Jalan tu okey, tapi sekali ada lubang punya dalam, kena motor kita, kena kereta kita, kita maki senapas. Apa punya lubang ni? Cukuplah kita kata. Setiap kali kita lalu jalan yang ada lubang tu, walaupun dah turap, kita ingatlah tidak? Kita ingat. Dulu adalah apa lubang celaka ni kata. Dia ingat perkataan tu, dia ulang 30 kali, kalau lalu 30 kali dia kata. Betul? Jadi begitulah apabila kadang-kadang tak kisah salah ke silap. Kerana itu yang memberikan kepada kita pengajaran. Bila Allah Ta'ala takdirkan budak ni dipilih, dia bukan mau. Apabila raja ketika itu didatangi dengan tukang sihir negara. Pak kata Piramli, ahli nujum negara, kan? Dia mai datang, dia dah selalu tua. Dia dah terlalu tua. Dan dia kata, aku ni tua dah. Waqad balaghanil kibar. Aku telah menjadi tua dan aku rasa raja perlu untuk bagi kepada aku, arahkan satu orang budak, kata dia, untuk dia belajar daripada aku dan boleh menggantikan tempat aku. Raja setuju dan raja arahkan seorang budak dipilih. Tak adalah cerita tu bagaimana pemilihan dia buat saringan ke apa, tapi budak tu telah pun terpilih. Sebab apa? Tengok,
Orang-orang yang benar, jujur, sama ada dia orang tu dalam keadaan kebenaran ke, kebatilan ke, mereka akan fikir macam mana nak meneruskan kesinambungan, meneruskan kerja dia. Budak tu umur katakan 10 tahun. Dia akan belajar dan penuhkan dada dia dengan ilmu itu katakan paling lama 10 tahun kan. Bermaksud umur dia dah 20 tahun. Dia dah ada ilmu. Katakan dia perlu dapatkan pengalaman dia dalam betul, salah, berjumpa dengan orang another 10 years. Umur dia 30 tahun. Ketika umur dia 30 tahun, dia bukan sahaja pandai, cerdik, dia berpengalaman. Dan itu adalah kemuncak bagi semua orang yang berada pada tahap hidup dia. 30 tahun. Dia telah pun stabil, dia telah pun ada basic dan foundation hidup dia. Ketika itu dia ada mungkin dalam 10 ke 20 tahun ke 30 tahun untuk beraksi sebagai satu orang yang matang, pandai dan cerdik. Sebab itu ia diambil daripada muda. Dan itulah yang gagal dipenuhi oleh kadang-kadang sebahagian orang yang senior. Selama mana aku tak mati, hang jangan naik. Begitu kan? Dan budak ni telah pun dilatih oleh tukang sihir, menyebabkan dia pergi setiap hari daripada rumah dia pergi ke rumah tukang sihir, ulang-alik. Dan dia jumpa satu tempat rahib. Dia duduk, dia tengok, menarik benda ni. Setiap kali dia daripada rumah nak pergi rumah rahib, dia singgah. Jadi lambat ke tempat rahib. Dia balik, dia lambat sampai rumah, dia singgah tempat rahib tu. Dia pergi kat kelas rahib dekat tukang sihir tu, dia kena marah, kena pukul. Dia balik sampai rumah lambat, mak ayah dia pukul. Dia mengadu kepada rahib tu. Aku pi kena, balik kena. Jadi macam mana? Dia kata, engkau katalah aku bagi homework banyak kau kata kat keluarga engkau banyak homework daripada ni, daripada tukang sihir. Tukang sihir kalau kau lambat, kau kata keluarga aku ada bagi kerja kejap. Lambat, lewat sikit. Kan? Sebab kalau kita tahu benda itu adalah salah dan kita nak elakkan, yang itu dibenarkan. Kalau kita nak menipu di atas maksud menyebabkan kerugian pada sebahagian orang, maka benda itu dilarang. Maka dia buat. Sehinggalah satu hari, dia sampai di pertengahan jalan, ada satu binatang yang sangat besar menghalang orang untuk lalu lalang daripada jalan utama. Dalam sebagian riwayat kata binatang itu adalah asad ataupun singa yang sangat besar. Budak kecil tepi, dia tengok je binatang tu. Dia ambil seketul batu dan dia baca, Ya Allah, ya Tuhan, sekiranya ilmu rahib yang aku belajar itu adalah benar dan diredai oleh Engkau, Kau jadikanlah dengan sebab aku baling dia ni, dia mati. Sebab dia rasa hati dia dah yakin bahawa ajaran rahib tu adalah cenderung kepada sama ada agama Yahudi ataupun Kristian. Maksudnya agama Samawi sebelum daripada Nabi SAW. Dia ambil dan dia baling kepada binatang tu, kena dan mati. Orang bercakap tentang dia, hebat. Menyebabkan orang datang pergi minta sembuh itulah, sakit inilah, yang buta boleh celik, kan? Yang bisu, pekak boleh sembuh. Tapi dia letak satu syarat. Aku boleh untuk doakan dan sembuhkan engkau. Satu je syarat. Engkau beriman dengan Allah Ta'ala. Itulah. Itu syarat dia. Dia tak minta lah jadi kaya ke apa. Tak. Tapi dia kata, engkau beriman kepada Allah. Semua tu yang mai datang tengok dapat jadi macam tu, beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Sehinggalah cerita itu jadi viral. Sampai kepada salah seorang daripada menteri yang dipanggil Al-Malak. Di kalangan raja ketika itu, dia adalah buta. Orang bagi tahu kat dia dan dia pergi jumpa dengan budak ni. Dia buta. Selama dia jadi menteri tu, dia buta. Duduk dalam balai rung seri raja. Dan kemudian bila dia jumpa, dia kata, aku boleh, tapi dengan satu syarat. Engkau masuk Islam, atau engkau beriman dengan Tuhan aku, Allah Azza wa Jalla. Dia kata boleh. Dan kemudian dia doakan dan celik mata dah. Besok dengan dulu orang mungkin pimpin dia masuk ke dalam istana, hari ni dia masuk dengan belenggang masuk ke dalam istana raja. Dia duduk dan kemudian raja bila masuk, dia tengok, kau boleh nampak? Dia kata, siapa yang buat?
Ia mentakdirkan dia adalah Tuhan aku Allah dan juga Tuhan aku iaitu Allah. Dan dia kata, "A'indaka rabbun ghairi?" Pada engkau ada Tuhan selain daripada Tuhan pada aku? Tu dia. Dia kata dialah Tuhan. Kau nak bagi bertuhan dengan Tuhan selain daripada aku? Kita kalau guna akal, kan bak kata ni, kalau kata sel-sel berhubung sikit kan. Macam mana kau boleh kata kau nak sembah Tuhan selain daripada aku, sedangkan kalau kata kau Tuhan, macam mana kau tak tahu yang aku celik? Betul? Engkau boleh tanya raja tu, kata dia Tuhan dan marah menteri dia. Dia kata engkau ada Tuhan selain daripada aku. Kalau saya kat situ, saya kata tak payah sembang kata aku ada Tuhan selain daripada aku. Aku sembah Tuhan selain daripada hang. Aku celik ni pun hang tak tahu Tuhan jenis apa hang ni. Kemudian dia tanya, siapa yang buat kau macam ni? Dia kena seksa dan dia bawa kepada budak tersebut. Dipanggil budak tersebut dan dipaksa dan diseksa dan diberitahu tentang rahib tersebut. Rahib tu kena bunuh akhirnya. Kena bunuh. Budak ni Allah Ta'ala, kerana dia belajar, dia membesar dan kematangannya daripada awal, kan? Dia pandai berhujah dan Allah Ta'ala rezekikan dia otak yang cerdik. Ketika dia kena, dia berhujah dengan raja tu, banyaklah cara dia sama. Kadang-kadang kita macam Nabi Allah Musa dan juga Harun bersama dengan Fir'aun. Fir'aun kata, engkau menyembah Tuhan selain daripada aku? Nabi Musa jawab apa dalam surah Asy-Syu'ara? Dia kata, Tuhan aku, Tuhan langit dan bumi. Nabi Musa bagi tu lah. Fir'aun tak kata apa. Sebab dia nak bagi tahu ke orang sekeliling. Kadang-kadang kalau katakan saya berdebat dengan dua orang, saya bukan masalah saya nak bagi dia beriman kat saya. Kalau kata dia ni memang dah memang keras kepala, yang saya nak convincekan dia ke tuan-tuan, dia ni takkan ada nilai kalau tak ada pengikut. Betul? Jadi Musa dan juga Harun bila lawan Firaun, dia dah tahu Allah Maha mengetahui Firaun ni tok nenek malaikat mai kat dia pun dia takkan masuk Islam. Kata Musa, kisah yang beza, Tuhan aku langit bumi, hang ni duduk kat bumi lah, tak pernah pun kami nampak naik ke langit. Jadi kau tak ke langit, siapa jaga langit? Musa kata lagi, Tuhan aku dia Rabbul Masyriqi wal Maghrib, adalah Tuhan barat dan juga timur. Setakat hang Firaun yang kami nampak memerintah Mesir lah. Mesir ini bukan dunia. Ada banyak lagi tempat lain. Kalau kau Tuhan, yang jaga yang lain tu siapa? Negara lain. Tuhan aku, kata Musa AS, adalah Tuhan bapa engkau dan atuk engkau dan nenek engkau dan keturunan yang awal daripada engkau, kata Musa AS. Sebab untuk bagi orang macam tuan-tuan, kalau katakan berada di sini, fikir betul juga, kalau dia Tuhan, siapa pula Tuhan bapa dia? Sedangkan dia dilahirkan oleh mak ayah dia. Tiba-tiba dia pula nak mengaku Tuhan. Habis tu kalau bapa dia pun, patutnya bapa dia patut jadi Tuhan daripada dia, sebab dia melahirkan Tuhan. Kalau bapa dia Tuhan, tu tok dan nenek dia lebih Tuhan. Kerana tok dan nenek dia telah melahirkan Tuhan lagi. Jadi mana Tuhan dia? Betul? Sebab tu agama, saya kata Islam bila turun, dia mengeluarkan manusia daripada ruang kebodohan. Bila ada orang agama tuan-tuan menjadi bodoh, itu bukan agama. Itu bukan agama. Budak ni tadi, bila dah tengok semua yang kena bunuh ni, tok guru dia kena bunuh, menteri yang kuat, ada kabel kuat ni pun kena bunuh. Dia kata, lepas tu raja kata, bunuh dia. Tak boleh nak bunuh. Dia kata, ambil budak ni, pergi atas gunung, baling dia. Bila naik ke atas gunung, Allah takdirkan gunung bergegar. Tentera yang dok bawa tu semua jatuh. Budak ni mai datang balik ke istana. Kan? Cuba bayangkan, budak mai datang istana lawan dengan raja. Mesti jaki sungguh raja tu kan. Tengok, balik pula budak ni. Jahanam. Dia tak ambil budak ni, pi ke laut. Benamkan di dalam laut. Pi ke laut, benda yang sama takdir Allah, budak tu balik lagi sekali. Bila budak ni, yang ini cerdik dia. Budak ni dia kata kat diri dia, aku tahu yang benda ni dia akan nak tak nak dia akan bunuh juga, sebab dia ada kerajaan. Kan? Kita hebat mana pun, kalau yang kerajaan dah
menggunakan segala jentera dan nak pergi perkena kita akan kena tak? Jadi kata Ghulam ni, raja, kau nak bunuh aku kan? Boleh. Tapi ada syarat. Aku akan tunjukkan kau, aku ni boleh dibunuh. Tapi dengan satu syarat. Dengan beberapa syarat. Pertama, nak bunuh aku tak boleh bunuh kat sini. Kena bunuh di hadapan seluruh rakyat kau. Pandai dah. Seluruh rakyat kau, ada semua baru boleh bunuh aku. Okey. Aku panggil. Kumpul. Semua kumpul. Kemudian, kau kena ambil anak panah. Kau kena tuju anak panah tu mesti kena di antara baina sadri wa nahri. Di antara dada dan juga tengkuk aku ni berada di sini. Ya, berada di sini. Kau kena panah benda tu di sini. Ketika engkau panah dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, kau mesti sebut bi rabbil ghulam, dengan nama Tuhan budak ni kau bunuh dah. Nampak? Cerdik budak ni. Dia ni dah desperate. Dia dah kalah, dia dah malu. Sebab tu dia terpaksa untuk buat. Aku geram sungguh budak ni, macam mana aku bunuh juga dia ni. Ya. Jadi dia terpaksa ikut. Sedangkan dia tak tahu perancangan budak ini akan menyebabkan kerajaan dia hancur. Rakyat seluruhnya dia paksa untuk turun, tengok. Maksud dia yang asalnya dia pergi ajar kepada budak ni, pergi ajar pada raja ni macam mana nak bunuh dia. Kat sini, okey, kat situ. Kalau budak-budak pergi ajar kita, rasa malu tak? Kan? Tiba-tiba kita nak main komputer ke, nak main phone, kita tak tahu macam mana. Anak ke, anak saudara ke, siapa budak kecil datang, oh makcik tak tahu ke? Pakcik tak tahu ya, tak apa saya tolong bapak. Kita rasa, bodohnya aku. Kan? Terasa macam tu kan? Terasa macam tu. Jadi orang akan tengok Tuhan benda macam ni orang lain yang ajar dia. Betul? Orang dah mula tengok pelik. Budak ni pergi ajar dia pula. Dia kata dia Tuhan. Sekali dia tarik dan dia sebut perkataan yang menyebabkan seluruh rakyat itu menjadi Islam. Birabbil ghulam, dengan nama Tuhan budak ni. Bermaksud engkau cokia punya Tuhan. Kau nak bunuh budak ni pun kau terpaksa guna nama Tuhan budak tu. Sebab tu Ashabul Ukhdud itu disebutkan kerana budak tu mati dan seluruh rakyat dia masuk Islam. Dan berkata, amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan ghulam. Dan apa yang raja buat, seluruh yang masuk Islam tu dibakar di dalam Ukhdud tu tadi, dalam kawah yang sangat besar, hanya kerana menyatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Seorang-seorang diambil dan dia kata, nak kekal, nak masuk agama budak kan? Dia kata, aku beriman dengan agama budak ni. Dibaling. Dalam hadis menyebutkan yang terakhir adalah seorang ibu bersama dengan anak kecil dia yang masih menyusu dalam lebih kurang setahun, 2 tahun, setahun. Dan ketika mak dia tengok, dan pandai ketika tu raja tengok anak kau mati anak kau, kesian. Apa budak tu kata? Dia nak main perasaan raja tu. Kata, dia Allah takdirkan dia bercakap, wahai ibu, kau berada di atas jalan kebenaran, biar kita pergi ke syurga Allah. Dan keduanya terjun sendiri ke dalam api kerana kalau tak mau mati, kekal dengan agama raja, mempertuhankan raja. Sedangkan kita ni kadang-kadang nak ambil raja pun kan, ataupun nak ambil Tuhan ni pun bagi nampak Tuhan tu cerdik sikit lah kan. Kalau kena sembah Tuhan tu pun tak boleh buat apa, patung tu pun tak boleh buat apa, dia pun kita yang bagi makan. Tiba-tiba kita pergi sembah. Yang pandainya patung tu ke yang bodohnya yang sembah? Guna akal. Ini bukan rasa nak maki kau, memang betul kata kan. Boleh tak dia engkau yang bagi, tiba-tiba engkau pergi sembah? Guna logik akal. Tolak dulu agama ke tepi tu. Guna akal. Aku yang bagi engkau makan, kaulah yang khidmat untuk aku. Tuan-tuan jadi bos, bayar gaji. Pagi-pagi tanya, ni semua nak makan apa? Saya sediakan. Ke yang diberi gaji itu yang akan khidmat pada bos? Yang diberi gaji lah yang khidmat pada bos. Macam orang kita pergi dekat ajaran-ajaran sesat kan. Ajaran-ajaran sesat. Yang kat Ulu Kelang ada Tuhan, Nabi Melayu. Ayah Pin jadi Tuhan Melayu. Sampai Hindu yang dekat Batu Cave pun minum air kaki dah. Bagilah yang segak sikit pun. Nak ambil. Tuan-tuan tengok Ayah Pin, nak lantik ketua kelas pun tak boleh. Betul tak? Nak
ketua kelas pun tak mau. Ini tabal jadi Tuhan. Yang menabal itu pun lagi 400 kali bodoh daripada dia. Dia cerdik lah sebab boleh memperbodohkan orang. Betul? Tiba-tiba boleh tengok, ini Tuhan kami. Aduh. Tengok-tengok minum dekat kedai kopi, isap rokok Marlboro. Tuhan kat atas tak ada kan rokok pasal turun ke muka bumi. Kalau nampak dia tiba-tiba dekat Pavi ke, dekat hotel Mandarin Oriental ke, nampak sikit ketuhanan kaya kan. Ini minum kopi tepi jalan. Apa punya Tuhan? Itu pun kau tak boleh fikir. Sebab itu bila Al-Quran datang, Al-Quran bagi cerdik. Kalau kita makin baca Quran, sebab tu Quran selalu kata afala taqilun, afala yatadabbarun, afala yaqilun. Takkah depa fikir? Tak kamu berfikir? Mendapat Quran, dapat Islam, sebodohnya ikut saja apa orang kata. Ini haram, okeylah ustaz, haram. Ya, ustaz apa? Benda ini adalah benda ni salah saintifik. Ustaz pun tak ada sijil sains. Ustaz cakap saya percaya. Sebenarnya yang lebih bodoh siapa? Kan? Kadang-kadang satu tahap bila orang haramkan, katakan najis, arak. Inilah benda yang mudah dengan kita kan. Pakai perfume yang ada alkohol. Oh ini arak najis. Tuan-tuan rasa ada ke orang yang kaki clubbing yang minum arak tu minum alkohol? Ada? Ada orang yang dekat kelab-kelab tu pergi minum alkohol. Arak bukan alkohol sahaja. Kan? Pergi dekat klinik, dekat hospital, tuan-tuan nampak yang selalu yang sebelum tu nak kita gana itu alkohol. Pergi dekat nurse, saya rasa nak mabuk lah, nurse minta sikit. Nurse kata, kau ni kalau nak mabuk pun bukan ini bukan mabuk, ni mati. Orang takkan pergi ambil alkohol pergi minum. Arak adalah campuran alkohol dan benda-benda lain, dia bukan absolute alkohol. Bukan pure alkohol. Mai kat kita, ustaz-ustaz kita dok ini haram, jangan-jangan kerana ada alkohol, apa najis. Sejak bila arak alkohol? Kita pun betul lah haram. Tak boleh bawa solat. Walaupun saya guna yang beralkohol lah untuk solat kan. Nak justify. Bukan kerana justify saja, kerana dia bukan masalah. Arak adalah haram, adalah diharamkan kerana kita konsum dan menghilangkan fungsi akal. Itu diharamkan arak. Kalau tiba-tiba saya ni rasa nak mandi dengan arak, walaupun benda tu tak patut dan juga saya pun takkan setuju. Apa masalah dia? Dia bukan menyebabkan dia mabuk. As long as dia tak mabuk. Kalau arak itu kita simpan atau kita masukkan apa-apa bahan kimia yang menghilangkan rasa mabuk dia boleh diminum ke tidak? Boleh. Sebab yang diharamkan adalah yang memabukkan. Tapai tu kalau kita letak, beli sekali kat bazar Ramadan, halal ke haram? Halal. Ke khilaf? Dia adalah halal. Kita boleh makan. Kita pergi simpan dekat sebulan, kita pergi tambah benda, makan confirm mabuk. Kita tahu kalau ni kita confirm mabuk. Haram ke halal ketika itu? Haram. Ada arak yang diletakkan dengan bahan kimia, dia berubah dan menjadi cuka. Ketika dia menjadi cuka, halal ke haram? Halal ke haram? Halal, kerana dia telah menjadi cuka. Tiba-tiba kita tambah benda yang lain dan dia menjadi arak kembali. Dia jadi halal ke haram? Haram. Ustaz tu pun kalau bagi paper sekolah UPSR sains pun tak lepas. Tiba-tiba pandangan fatwa dia kita pergi ambil. Dan itulah sebabnya kita Muslim ni bukan hanya ikut telunjuk. Sebab tu saya kata, saya mengajar, tuan-tuan boleh buktikan saya salah, habaq kita tarik balik. Sebab kita nak mencari kebenaran, bukan setiap sepatah apa yang saya kata tu mesti betul. No. Kita berbincang. Kan? Ini negara demokrasi. Tuan-tuan boleh setuju, tuan-tuan ada bukti, tuan-tuan lebih benar daripada saya. Kalau saya lebih benar daripada tuan-tuan kerana saya ada bukti daripada Quran dan Sunnah, saya lebih perlu diikuti. Bukan kerana saya kata, kerana apa yang saya kata. Wallah.